Betul, saya tak nafikan. Saya nak broadkan, luaskan definisi penunggang agama tu. Jangan fikir pendakwa je. Saya setuju ada penunggang agama di kalangan pendakwa. Ada yang bukan ustaz. Sebab tu saya dah bagi cadangan beberapa tahun lepas, okey, tentang kena limitkan siapa ni ustaz ni. Betul ke dia ustaz ni? Ataupun dia layak dipanggil ustaz ke tidak? Apa kepakaran dia? Berapa lama? Nyatakan segalanya. Jangan hanya kerana dia cakap Arab sikit kan, lepas terus ustaz. Dia pakai fongkok ke kopiah ke terus ustaz. No. Betul. Kan? Sebab tu saya tak selesa kalau orang panggil saya ustaz, sebab saya bukan. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengar Min Mat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasai oleh Yayasan Mawaddah dan juga Langkah Studio. Selamat siang. Baik. Kita warna pink sama kan? Aku Janji, ya? Aku kalau boleh aku nak tukar baju lain. Aku tak nak sama dengan kau. Aku sebulan takkan pakai warna pink dah. Tapi alhamdulillah kita dah mula bawa podcast ni kan. Dah tahu dah dia punya rentak dia. Dah dapat lah kita kata punchline Dia dah tahu lah kan. chemistry. Tapi ramai lah orang buat podcast juga. Yalah. Kalau kita tiga orang. Saya tengok YB Rara dengan Adam Adli berhenti lah buat podcast. Pergi bekerja. Saya tengok asukansi tu teruk sangat dah result kita. Ya Adam Adli ya. Tapi tak apalah. Acik, Dia nak ikut trend. kau memang takut. Tak, dia nak ikut trend. Dia ikut trend. Dia ada keluar sekejap. Dia ada Min Mat Podcast. Jadi dia nak buat apa? Apa kata YB? Apa kata YB? Ya, tapi Baik. kalau boleh dalam keadaan itu boleh jadi KPI kot. KPI. Mana tahulah kan. Dan bagus juga sebenarnya nak salurkan aspirasi ataupun apa kata kerajaan. Tapi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya? Boleh. Patut guna RTM lah. Dah mati kat Amin. Rara dekat situ memang semua puji lah. Kalau sebab dia rara lah benda tu orang terima. Yelah baik. Tapi itu salah satu benda yang berlaku hari ni ataupun minggu ni. Apa juga lagi perkara yang berlaku pada minggu ni tak dapat tidak. Ramai artis influencer yang update mereka pergi haji. Wah. Yes. Saya tengok alhamdulillah update tidur dekat tepi jalan. Betul lah Mak. Cuma saya suka netizen sekarang. Diorang sangat selidik kata apa. Alah yang ni ustaz apa nama influencer ditunjuk semua yang diorang duduk dekat apa Mina tu. Tepi jalan tu dekat Mekah yang bayar 100,000 hotel mewah. Dia kata jadi jangan nak tunjuk sangat kau ni susah sangat lah. Siapa tu? Alif Sata. Alif Sata. Alif Syukri. Alif juga. Alif juga. Dia pergi dengan mak. Rasa dia pergi dengan mak dia. Oi, dengan Itu pun dia marah kan Pak Arab jual timun mahal. Tak apalah. Dia memang perangai macam tu kan. Tapi itulah. So saya tengok. Apa dia cakap betul. Orang memang ambil kesempatan musim haji. Bukan apa ni timun je mahal. Kalau sebelum dia naik taksi daripada Azizia pergi ke Haram tu lebih kurang dalam 10-20 rial lah. Betul. Tapi musim haji boleh sampai 200 rial. boleh sampai ke Alif Syukri itu benar lah. Bandar Tahir. Lagi siapa? Zul Arifin. Oh, kau tahu semua. Ramai lagi lah. Ramai lagi. Kenapa awak tidak dijemput pergi haji? Dijemput. Macam dijemput pergi haji? Tapi seruan tak sampai. Sampai ke? Tapi Sebab nak kata apa, itulah haji yang kita ambil kata-kata Malcolm X, Muhammad Ali, yang bila mana mereka melihat bahawa haji ni lah menunjukkan bahawa kau tak peduli kulit warna apa, siapa engkau dekat negara kau, dekat sini menunjukkan bahawa semua orang sama di sisi Tuhan. Betul. Jadi haji adik-adik, doa banyak-banyak, moga-moga dipilih. Saya kalau ikut muasasah tabung haji, insyaAllah 2,100. Nah, atas bawah ada putih tu. Kita ingat yang panggil haji ni Allah, bukan tabung haji. Haji menguruskan. Menguruskan. Awak ada masalah kata haji kan? Saya okey kata haji. Jemput haji amal banyak. Kita pasal haji. Tentang haji. Awak Sekarang ni panas man. apa yang mana? Misi rakyat. Saya pun follow jugalah Misi Rakyat ni. Dia mula kita tengok dia collect dana untuk Adik naik lepas tu load macam-macam lah. 3 orang. Kita sokong lah usaha-usaha baik, crowdfunding yang boleh membantu dan juga menyelamatkan nyawa seseorang. Betul. Walaupun saya rasa macam syakwa sangka tu tetap ada. Bukan sebab tak minta skeptikal. sebab kita nak panaskan kita punya perbincangan kan. Sebab sebelum ni dia ada bawa naratif yang dia tak sokong vaksin. Anti-vax Dan sekarang ni dia kata dia nak menyatu padukan masyarakat. Tapi itu dilihat oleh netizen sebahagiannya. Sebahagian lagi mengatakan bahawa tanggungjawab yang dia nak buat itu betul. Sebab dia nak bantu masyarakat. Betul. Tapi hari ni kita tengok dia refund balik. Orang dah mula screwed, orang dah mula bincang. Satulah Mat, hari ni orang mula gunakan label agama. Dia pakai tanjak kan? Tanjak label Melayu ni. Label Melayu tu kira pakai label kemelayuan. Tu. Ada orang pakai label, kalau dia duduk geng-geng karkun dia pakai apa ni label kawan-kawan komuniti dia. Tiba-tiba pakai kurta. Jadi penunggang pun Penunggang ni apa sebenarnya ni? Disebabkan cerita penunggang ke tak tunggang ke tertongging ke. Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Bro, Firdaus Walk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai? Dah. Lama gila aku tunggu.
Dia sebab dua-dua memang bercakap pandai. Kita bagilah kami peluang bercakap. Ya, ni kita bagi dia cakap. Lepas ni slot bro kita Itulah PU kan, penceramah utama. PU tak juga. PU pendengar agama. Dengarkan jadi kena. Dah kena dengan tajuk kita. Dah kena dengan tajuk kita. Jadi sekarang ni bila kita sebut pasal pendengar agama ni, kita nak fokus pada soalan kita. Soalan ni panas sikit, nak kena jawab. Kita nak tahu dah berapa lama dah. Penunggang agama. Dah berapa lama dah Prof Firdaus Wong tinggalkan main bola sepak. Oh, kita Apa soalan kau ni? Kita bagi ni. kata tinggalkan main bola sepak tu masih main. Cuma beberapa tahun ni sedikit aktif, mungkin kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Sebelum ni orang tak tahu yang Firdaus Wong adalah player bola sepak. Sekali 2 kali waktu tu bila yang dia posting viral. Dia player pun zaman bila? Yalah, tapi macam Azri Zaman Walter, kau sekolah rendah. Azri Walter dia try hard nak bagi tahu ke orang yang dia player bola. Tapi macam Awak memang benci betul kan Azri Walter? tak ada lah, nanti kita panggil tu. Okay. Tapi macam Firdaus Wong ada satu posting je, tapi lain orang nampak sisi pendakwah dan motivator. Jadi kenapa waktu tu posting balik bergambar-gambar main bola tu? Rindu ke apa? Rindulah. Dia kena faham masa kita dah jadi pemain bola ni, kita rasa hidup kita macam untuk bola je. Okey. Kan? Contoh bila kita dah main bola ni kan, kita bercita-cita nak main Malaysia, nak main peringkat lebih tinggi kan. So apatah lagi saya pernah main KL bawah 12, bawah 14, bawah 16 kan. So lepas tu cita-cita mesti ada. Setiap kali nak main tu, saya nak wakil Malaysia, Dan kita tahu Malaysia ni bukan kecil. Betul. Ramai. Betul. Lepas tu pula Cina pula nak main bola. Berapa lah boleh dapat kan? Ya, betul. Orang kata mata sepet tak nampak bola. Betul pula kan. Kan? Tapi Alhamdulillah dapat untuk bawah 17 Malaysia dengan bawah 21 tahun. Masa tu siapa lagi yang pairing masa tu? Kalau waktu 21 under 21 tu saya ni tak bagus mana nak bagi disclaimer kan ada orang kata lah dia sembang dia pun tak masuk dia betul. Dan tak kota Cina. Kota Cina nak menunjukkan siapa dia tapi at least masuklah dalam final 25 tu kan. At least masuk dalam final 25 tu kan. Okay, masa dekat Myanmar lepas under 17 1998. Lepas tu kelayakan Piala Asia bawah 21 tahun. Masa tu antaranya ada Safi Salik. Safi Salik. Dia junior saya setahun. Okay. Lepas tu siapa lagi? Fadli Syari. Fadli Syari bekas pemain Selangor, bekas pemain Pahang. Lepas tu ada Sani Anwar Kamsani, bekas penjaga gol Selangor. Dan ada juga beberapa player-player yang tak lama lah career mereka. Betul ke bila orang cakap pasal Cina tak nak main bola? Bukan sebab apa? Sebab main bola tak kaya kat Malaysia ni? Nak kata tak kaya juga, tak juga. Tapi kita kena faham. Mana kita ni podcast kan? Yalah, kita memang. Kan? Well, ada persepsi tu daripada di kalangan orang Cina di Malaysia kalau main bola ni career tak panjang lah, lepas tu tak ada duit lah. Itu zaman dulu, ya betul. Tapi kalau kita kata zaman sekarang, come on lah. Kaya. Busuk-busuk pun 10,000, 20,000. Tapi family masa tu memang izinkan untuk aktif dalam bola. Izin, even saya dah wakil KL bawah 12 pun, mak tak berapa happy tu. Family tetap tak sokong. Dia kata, nanti sakit kaki, nanti patah kaki macam mana kan. Betul. Lepas tu main KL bawah 14 pun, masih lagi tak berapa. Tapi tak berapa proud lah, tak berapa bangga. Tapi bila dah main Malaysia bawah 17, dia punya happy tu, mana anak kau? Anak saya pergi overseas, main bola, main Malaysia. Dia rasa bangga. Dia rasa anak aku main Malaysia ke? Tak kisahlah dia ni dapat first 11 ke, simpanan ke, janji main Malaysia. Pencapaian waktu tu Sampai negara mana tak? Kita main National Clash lah. Piala Asia bawah 17 dan kemudian tahun 2002 Piala Asia kelayakan bawah 21 tahun lah. Sekarang ni ada tak mana-mana minta jadi coach? Tapi coach kena ada lesen kan? Saya dulu minat lah, dulu ada lah kita kata Mentality bola tu kita nak jadi coach kan, kita nak macam-macam kan. Tapi dulu macam ni lah, cakap pasal bola, saya sanggup tinggalkan semua benda untuk main bola dulu. Even dah tak main profesional, saya sanggup untuk tak tidur. Orang call, jom main bola, go, let's go, no problem. Okay je. Esok tak pergi kerja pun okay, no problem. Puas hati. Main bola babe. Yalah. Kan? Sebab tu kalau orang dah gila bola ni, dia sanggup tak tidur. Betul. Tak ada masalah nak tengok bola. Allah gantikan kecintaan pada bola tu kepada kecintaan pada agama. Betul. Oh, Masya Allah. Saya tak berani claim macam tu. Moga-moga betul lah. Moga betul. Tapi untuk pengetahuan kita semua kan, yang mendengar, yang menonton, sebenarnya Firdaus Wong ni antara player bola lah. Jadi dia mungkin ada stamina. Sebab jadi pendakwah ni pun kena ada stamina. So daripada situlah dia bermula titik langkahnya untuk menjadi seorang pendakwah amar ma'ruf nahi munkar. Main bola pun
dakwah juga. Dakwah je. Bagi saya gunakan dakwah bola sepak tu sebagai salah satu medium dakwah mendekati masyarakat. Kalau tidak, orang tengok kita ni pendakwah, macam makan je. Aja lah macam ceramah, makan minum. Lepas tu jadi apa? Jadi ramah. Aduh, Ramah macam ni. Itu saya tak berani. Aku kena aku kena. Lepas tu jadi ni lah. Wush. Itulah betul air manis kan. Itu kosong. Pasal ni air kosong. Okey Man. Okay. Pasal dakwah pula. Aku bila cerita pasal dakwah dia, okay. Sekarang ni Fidah Wong ni dia macam banyak brand tau. Sekejap Fidah Wong sebagai pemain bola sepak. Okey. Kejap Fidah Wong sebagai mu'alaf. Kejap Fidah Wong sebagai anak murid Zakir Naik. Okey. Atau kalau geng-geng Aswaja kata dia Salafi, dia Wahabi. Orang-orang Salafi Wahabi kata Bila atum dolalah betul lah. Okey. Ada orang cakap, tak, dia bukan Salafi Wahabi sebab tak cukup Salafi Wahabinya. Oh tak cukup upah. Tak cukup. Tak cukup apa. Cukup. Okey. Jadi macam-macam level lah kepada Fidah Wong. Ada yang kata, Kerja MCA, kerja DAP. tu dia. Minta maaf. Betul. Tapi betul lah. Tapi nak Mana satu? Cina yang mana ni? Fidah bukan. Cina mana satu? Fidah Wong nak dikenal sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai apa ni? Saya nak dikenali sebagai apa? Saya rasa soalan tu mungkin kena dijawab dengan cara lain. Cara lain, okey. Sebab mungkin ramai yang tak tahu. Orang ingat, ni Firdaus Wong ni dia nak berdakwah ni sebab nak popular kan. Nak populariti kan. Kalau orang yang tahu dan kenal saya sejak awal, orang akan tahu Facebook saya sekarang yang ada tak adalah seramai korang kan. Yang ada 400 lebih ribu followers tu. Facebook page tu bukan saya yang buat. Sebab saya rasa saya bukan nak popular pun. Saya cuma nak berdakwah je. Facebook page tu pun dibuat oleh salah seorang volunteer. Lepas dia dah buat, dah kumpul followers sikit. Lepas aku cakap, apa hal ada seorang impersonate aku ni? Apa ada Facebook page aku ni? Tanyalah dekat grup-grup volunteer, tahu tak siapa owner belakang ni? Aku nak cari dia. Berani dia guna gambar aku dalam posting aku buat dekat personal Facebook. Dia post balik dekat benda yang sama. Kat page. Alah ada mengaku, brother, saya yang buat brother. Cakap, kenapa kau pergi buat tak bagi tahu kat aku? Betul. Yalah, brother dah kata, brother takut tak nak page tu sebab orang ada page ni biasa popular. So brother rasa brother tak popular. So saya buatkan untuk brother. So bila dah buat tu, kalau brother nak saya bagi balik lah. Saya kata saya tak mau, tolong delete. Janganlah brother. Okey lah. Itu saya punya pelaburan akhirat. Apa brother cakap, saya tulis kat situ, saya post balik, saya dapat pahala. Dunia dia. Lalas dia masukkan saya jadi admin, dia klik sendiri keluar. Okey. So nak kata saya sengaja nak buat Facebook page sebab perasan popular. Tak ada juga. Tak juga Nak lah. pula aku masuk page. Itu sisi lain lah. Orang tak tahu benda tu. Tak pernah masuk video, tak pernah masuk Sedar pun. Yelah. tak pernah masuk. Tak mencari pun lah. Sebab tujuan saya pun bukannya sebab nak cari populariti. Buat kerja. Buat kerja, orang suka, like, tak suka, no problem. Kita tak ada kata, please tolonglah like, follow aku. Tak ada. Semua tu organik kan. Orang nak ikut, tak nak ikut, no problem. Okay je. Firdaus Wong dia aktif dalam fake dakwah non-Muslim lah. Kan hari ni kalau kita sebut contohlah antara non-Muslim yang di tempat kita ni, mungkin bila nak dakwah pada non-Muslim ni, orang kata boleh baca kita create musuh pula. Kan tempat kita hari ni kalau kita nak cerita pun dengan orang kita boleh lah. Tapi bila dah masuk line pasal akidah ni, dia si macam, kau tak boleh cakap, sensitif. Jadi bagi Firdaus Wong berdepan dengan orang kata boleh dapat musuh ke bila bercakap pasal agama ni, ada ke benda tu? Tak cakap pun ada musuh juga. Kenapa kau diam? Kau jadi syaitan bisu. Diam pun kena. Tak buat kerja tak kena. So bagi saya benda tu adalah lumrah dan benda tu adalah sunnatullah. Kan? Kau buat kerja lagilah banyak kritikan. Orang yang tak banyak kena kritik tu maksudnya dia tak banyak buat kerja lah. Ataupun dia buat kerja untuk orang suka. So dia buat benda yang orang suka saja. Tak semestinya Allah suka. Dan tak semestinya Allah tak suka. Tetapi makin banyak kerja kita buat dan besar kemungkinan banyak juga lah cara kita ataupun apa yang kita kata orang tak setuju. Tak semestinya haram. Kita kena faham. Aku tak setuju dengan dia. Ada je benda dia saya tak setuju tapi saya tak kritik dia pun. Tak semestinya apa yang tak setuju tu haram. Betul. Cuma approach kita berbeza. Betul. Kan? So tak ada masalah bagi saya. So kalau orang nak kritik ke kata cari musuh ke, first and foremost bagi saya secara peribadi simple. Saya tak cari Sebab hari ni pendakwah dia suka macam dia kena puji, kena follow kat dia ni bagus lah, sopan santun lah. Tapi kalau kita yang buat nahi mungkar ni macam kita tegur orang ni, kau ni kira macam nak mengkafirkan orang, kau ni kira nak menerakakan orang. Buka aib pula. Buka aib je kerja. Jadi macam mana kita nak belajar jugalah. Dia benda macam ni lah. Apa yang orang nak cakap, apa yang orang nak buat tu kita tak boleh nak control. Betul. Biarkan je. Okay? Biar je lah. Apa dia orang nak cakap kan. Yang penting
first and foremost bagi saya adalah saya nak make sure saya ikhlas. Kan orang nak cakap apa lah tak kau lah. Betul. Apa kaitan dengan aku? Betul. Kan kau nak serang aku. Suka hati kau lah. Kau kena jawab dekat Allah, aku kena jawab dekat Allah. Yalah. Kan masing-masing lah. Kita pendakwa ni kena play safe. Tak boleh. Tak boleh play safe. Macam ni. Dia okey. Bagi saya Dahsyat. tak ada orang yang play safe. Memang kita tahu. Memang kita tahu ada yang play safe. Saya panggil pendakwa play safe ni pendakwa kondom. Play safe. Sebab dia ni macam Dia tak kahwin lagi. benda tu general knowledge. Ya ke? Kita pergi saya tahu apa aku tak kita nak beli benda tu. Dia boleh masuk. Masuk aku kan nak ikut. Ni dah sebut nama. Sebut nama Play safe. Tak, dia pasal isu play safe ni macam ni lah. Saya respect mereka yang nak play safe. Itu hak mereka. Okay, kita kena bezakan. Benda tu tak haram. Engkau nak play safe, Itu hak. hak kau. Sebab apa? Kalau contoh hari ni kau play safe, kan, benda ni sepatutnya kau sebagai pendakwa yang diberikan amanah oleh Allah dengan adanya ilmu, Allah bagi ilmu tu. Tapi kau memilih untuk play safe kerana tak ada orang kutuk sebab takut koyak. Okey, tak apa. Saya tak ada hak nak kutuk kau. Betul. Tapi macam ni lah. Balik di padang mahsyar, apa engkau nak jawab depan Allah, I don't have to worry. Yalah. Engkau punya kerisauan. I have to worry for myself. So saya tak mau kutuk engkau sebab engkau nak play safe. Betul. Hak kau. Saya Jangan pula kutuk saya sebab nak muka kan. Sekarang ni orang yang jemput kita lah, contohlah penganjur-penganjur kan, dia tak nak yang ada kontroversi. Padahal kontroversi itu bukan benda-benda yang jahat, benda-benda yang negatif. Kontroversi, ustaz ni buat teguran pada orang ni, ustaz ni dia tegas sebab ni kan, ataupun ustaz ni dia aktif dalam politik. Tapi dia tak aktif dari sudut macam bertanding berparti tak nak, tapi dia suka kritik. Jadi kalau orang macam jangan jemput lah. Jadi sebab itukah mungkin pendakwa atau ustaz-ustazah kita dia play safe. Masing-masing ada approach. Mereka ada fake aulawiyat mereka tersendiri. Saya kata fake aulawiyat. Kita kena faham bahawa ustazah, asatizah ni, pendakwa ni nak tak nak dia tetap manusia. Kita yang paling penting ni adalah kita jangan memaksumkan asatizah sehingga merasakan asatizah ni dia kena sempurna dari segala aspek. Tak, dia tetap manusia. Dia ada pertimbangan dia. Tak boleh. Kalau aku cakap ni nanti kena gau pula, tak ada masuk TV weh. Susah. Of course, on one side mungkin periuk nasib. Okay. Hak mereka. Sekali lagi hak mereka. Tapi bagi saya keutamaan saya bukan ceramah di masjid dan surau. Sebab tu kalau orang tanya saya sekarang, dia kata, bro, ceramah kat mana? Saya kata, ada jemputan tapi tak banyak. Dalam tak banyak tu pun ada yang saya reject. Sebab banyak fokus saya adalah tujuan saya adalah berdakwah. Berdakwah ada di jalanan. Adakah mesti saya berceramah? Tidak. Tak, itu salah satu. Dan yalah, korang ni ada pengalaman ceramah kat masjid kan. Berapa kerap korang ceramah kat depan, ada orang ceramah kat belakang. Betul. Kerap kan? Kerap. Dan kebiasaannya kerap korang buat podcast macam ni, beribu, ratusan ribu boleh capai. Kau pergi masjid, travel sana, travel sini, balik lewat dan sebagainya kan. Okey, 300-400 itu pun kalau banyak. Tapi biasanya 100 lebih kan. Betul. Kita ni bukanlah popular mana kan. So, bukanlah tak boleh. Okey lah nak berdepan, nak bersama dengan masyarakat. Tapi bagi saya, bila fokus kita dakwah, tak semestinya kena ceramah. Betul. Buat podcast ni pun kena ceramah. Lebih besar. Sebab capaian dia. Siapa crowd kita? Betul. Saya nak interrupt sikit lah. Dia ni masuk kaki interap. Masuk. Cuma kau jangan ulang balik lah benda wakon tu. Aku rasa ni Pada wakon tu. Ini. Tak, sebenarnya ayat ni aku keluar bila mana Prof Emeritus Mahmud Zudi yang baru pergi tinggalkan kita semua. Aku dengar lecturer dia masa tu di UM Universiti Malaya. Dia kata apa sekarang yang sedang melanda ataupun penyakit yang sedang melanda pendakwah sekarang adalah pendakwah tukang masak. Aku tak faham mula. Pendakwah chef. Aku tak faham mula. Sampai dia kata, kau tahu tak apa pendakwah chef? Prof Mahmud Zudi kalau datang lah, dia memang dia tanya-tanya yang tu je. Dr. Sa'adan Man contoh, dia petik-petik nama kan. Apa itu pendakwah chef? Dia kata, tahu tak chef ni macam mana? Chef ni dia hanya masak hidangan ikut selera apa yang orang tu nak hidang. Contoh kau datang kedai restoran, kau ada Maggi goreng. Dia sedia Maggi goreng. Maggi goreng yang ikut rasa. Dia rasa tahu. Aku nak Maggi goreng Melayu. Kau mamak contoh. Dia akan sedia ikut kau. Macam tu juga pendakwah sekarang. Dia akan hidangkan dalil, akan hidangkan poin ceramah mengikut apa yang orang nak. Apa yang orang tu nak. Menyebabkan dia tak akan cerita benda apa yang Nabi nak. Contoh. Hakikat sebenar. Contoh. Depan perempuan dia cerita bahawa Nabi ni monogami. Kenapa pun Nabi monogami? Sebab Nabi tak pernah menduakan Siti Khadijah. Betul. Tapi depan lelaki dia cerita pasal poligami. Depan pemerintah dia cerita pasal pemerintah yang baik. Dekat rakyat dia suruh jadi rakyat yang sekian-sekian. Jadi nak kata apa?
bahawa kita berada di zaman yang pendakwa memilih untuk apa disuap kepada pendengar supaya dia disukai oleh So pendengar. kalau mak tak berkahwin lagi, cerita depan perempuan cerita pasal apa? Monogami ke, poligami ke, ataupun origami? Origami. Okey, Mungkin politeknik. Okey, itulah salah satu politeknik ataupun poliklinik yang perempuan tak faham. Okey. Okey, sekarang ni bila sebut pasal tajuk mudah sangat jadi pendakwah ni kan. Mudah sangat orang panggil ustaz, pakai kepiah. Kita ada ustaz-ustaz macam-macam ustaz Sebab tu Kes badan haji tak silap. Baru ni pun orang bongkar daripada masalah ustaz juga. 500 satu nama tak silap. 500 orang. Untuk 500 orang tak silap. satu penama pegang 100 rial. 2,500 satu nama pendaftaran 2,500 untuk badal haji dan dicari untuk 500 orang. Orang buat kira-kira 1.85 juta. Ringgit. 1,850,000 ringgit. Sale dah. Mudah buat duit dalam buat kata. duit. Itu pun ustaz juga. Jadi orang nak bantai pun tak boleh bang. Kau ustaz. Walaupun ada macam-macam pattern. Jadi sekarang ni lah kita ada tauliah apa semua kan. Itu bab lain lah. Cuma sekarang ni kita nak cerita. Bila mudah sangat orang jadi ustaz. Mudah orang percaya ustaz. Dan adakah itu memudahkan melahirkan penunggang agama? Dia kena faham fenomena menunggang agama ni tak semestinya orang yang buat kerja-kerja dakwah je. Bukan agamawan lah. Not necessary. Saya masih ingat beberapa tahun lepas dalam satu program di TV Al-Hijrah, Sila Duduk Jangan Lari. Waktu tu panelis yang lain adalah Aiman Bana. Okey. Dan waktu tu Farah Adiba sebagai host. Topiknya adalah penunggang agama. So saya kata, betul, saya tak nafikan. Again, nanti orang kata, ni nak backup lah geng-geng dia kan. Tak. Saya tak nafikan. Di kalangan asatiza, di kalangan pendakwa ada penunggang agama. Tapi jangan mudah kita melabel orang menunggang agama. Okey, itu satu. Kita setuju ada penunggang agama. Sebagaimana kita kata, ada orang fanatik politik, tapi jangan fikir semua orang yang berpolitik ini fanatik. Ya. Bukan taksub lah. Dia macam ni. Ada orang sokong bola, tapi dia tak fanatik bola. Betul? Okay? Kita kena faham, kita kena bezakan benda itu. So likewise, kalau kita kata tentang, penunggak agama ni, ustaz-ustaz ni berlebay-lebay ni kan. Wait. Aku nak tanya kau. Sorry lah. Kita kata relax kan, sempoi kan. Ni yang buat filem-filem Islamik ni, Nurul Islam, sekejap dekat luar set dia pakai tudung, bila dalam set dia pakai tudung kat luar tak pakai kan. Tu tak tunggal agama ke? Dia tunggal agama lah. Oh, tak. Lepas tu yang jual produk-produk ni, dia bukan ustaz pun, tapi dia jual produk sunnah. Jus L. Tu tunggal agama lah. Contoh, kita ada bank-bank yang berjenama Islamik, tapi perkhidmatannya tak Islamik. Tu tunggal agama lah. Biar apa yang sebut. Tak, faham maksud saya tak? Faham. So, tunggal agama juga. Betul. Yalah. Maksudnya penunggang agama ni bukan hanya pada label individu atau pepegang seseorang. Orang awam kata, nasib baik tu sebab tu aku tak nak jadi lebay. Ada berapa orang kata sebab tu aku tak nak kahwin dengan lebay. Sebab lebay ni suka tunggang agama. Padahal semua di kalangan kita ataupun semua kawasan environment kita ni ada kaitan dengan tunggang agama. Alah, senang je lah. Kita cakap direct lah. Ni dia kena keluar. Jangan cut. Cut nanti aku protes. Ya. Aku Samad. Samad. I have nervous. Saudara. Okay. Apa yang cakap tu? Okay. Bila korang-korang ni, orang awam yang bukan lebay ni, bukan pendakwa ni, bukan asatiza ni, bila pinjam duit kan, apa korang sebut? InsyaAllah dia bayar. Patut kau bayar. Tak bayar. Tak bayar. Okey. Yalah. Kan? So, apa benda? Maksudnya Kalau macam tu, minta maaf. Kita cakap direct. This is me. Ya. Honesty is the best policy. Ya. Perempuan-perempuan yang Masya Allah, dia menutup aurat bagus. Lepas tu joget-joget dekat depan TikTok. Ya. Tu bukan menunggang agama. penunggang agama. Tak boleh lah. Bagi link. Okey, jadi maksudnya semua orang yang berpakaian Islami atau berfikiran Islami tapi menggunakan bahan Islami agar dapat dikomersialkan dengan cara dia sendiri. Mendapatkan pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Itu adalah penunggang agama. Betul, saya tak nafikan. Saya nak luaskan definisi penunggang agama tu. Jangan fikir pendakwa je. Saya setuju ada penunggang agama di kalangan pendakwa. Ada yang bukan ustaz. Sebab tu saya dah bagi cadangan beberapa tahun lepas. Okey, tentang kena limitkan siapa ni ustaz ni. Betul ke dia ustaz ni? Ataupun dia layak dipanggil ustaz ke tidak? Apa kepakaran dia? Berapa lama? Nyatakan segalanya. Jangan hanya kerana dia cakap Arab sikit kan, lepas terus ustaz. Dia pakai songkok ke kopiah ke terus ustaz. No. Betul. Kan? Sebab tu saya tak selesa kalau orang panggil saya ustaz, sebab saya bukan. Dan kena eksklusifkan panggilan ustaz tu. Jangan kita kata, alah bro, relax lah. Panggilan ustaz tu dalam bahasa Arab, cikgu, guru. Betul. Pakai huruf tempatan. Bila orang tempatan kita panggil ustaz, ustazah, apa maksud dia? Guru agama. Dia merujuk kepada cikgu ke ataupun guru agama yang
Gula agama yang tinggi. Lagi sorry. Mau lagi sorry. Pakai huruf tempatan. Saya tak Okey. Saya teringat video pakai huruf tempatan lah. Kan? Kalau kita kata macam tu, dekat Indonesia, dia pakai dia kata apa? Tentang orang kata apa? Ada bahasa-bahasa membutuhkan. Nah, kita dah pakai bahasa sini. Tak boleh Kita dah guna sini. Tak kena. Tak Sebab boleh. kita pula kalau guna perkataan tu dia lucah. Lucah. Dia tak bagus. Kat sana kau nak pakai no problem. Kat sini bila panggil ustaz, oh, dia ni mesti level. Dan let's be fair lah. Ustaz-ustazah ni pula kena tahu limitation. Pendakwa ni kena tahu limitation. Tak semua benda kita tahu. Betul. Tak semua kita kena tahu. So kalau tak tahu, jangan cakap benda kita tak tahu. Kalau orang tanya, cakap tak tahu. Itu saja. Lepas tu pula, ini benda yang saya paling tak suka. Hanya kerana kita berbeza pendapat, kita menerakakan, kita memfitnah, kita cakap apa yang orang tak cakap. Lepas tu bila ajak bermubah halal ke apa benda ke, lepas tu tak berani. Come on lah. Kita sebenarnya tak memerlukan ustaz-ustazah ni untuk berceramah politik di dalam masjid untuk memecah belakang masyarakat. Dengan sekadar melontarkan fitnah-fitnah sedemikian rupa tanpa keberanian untuk berdepan dengan orang yang dia fitnah, itu juga boleh memecah belakang masyarakat. Itu penunggang agama juga. Walaupun dia nampak warak, I don't care. Yalah. Tapi itu realiti. Adakah isu agama, isu politik itu banyak memecah belakang masyarakat? Well, it's an evergreen problem. Ya. It's an evergreen problem. Isu agama pun, isu duit pun boleh memecah belakang masyarakat. So how? Okey, sekarang ni bila kita faham jelas isu penunggang agama ni, Ya. bukan terlibat pada agamawan, tapi bila berlaku masalah kepada agamawan, yang orang taksub, orang sujud lah kaki dia. Dan kira kalau apa yang dia buat, kira orang angkat kerana kebaikan. Kita tak nafikan kebaikan dia. Tak kira siapa, tapi sampai satu masa, orang kata lebih baik agamawan yang menutup kemungkaran agamawan daripada orang awam. Jadi Maksud apa ni? maksudnya ustaz yang bongkar apa ni masalah ataupun keburukan ustaz itu sendiri. Berbanding daripada keburukan itu diketahui oleh orang awam, Okey. sehingganya label nama ustaz ataupun agamawan itu nanti jadi rosak. Kau nak cakap pasal fitnah? Maksudnya betul ke ataupun kena ke buat macam tu? Dia first thing kita betulkan. Islam mengajar saya untuk berfikiran logical, tidak taksub, kita hanya taksub pada prinsip. First and foremost, bila kita kata contoh tadi Amin sebut tentang jangan taksub ada kebaikan dia kan, ada kebaikan dia. Betul. Saya tak nafikan. Setiap orang ada kebaikan. Betul. Kalau nak cakap macam tu, mungkin kita jangan sebut pasal Firaun boleh? Tak boleh. Jasa Firaun membesarkan Nabi Musa dalam istana dia. Kebaikan tu. Jangan sebut Firaun. Jahat. Boleh sebut tak? Pasal Abu Talib boleh sebut tak? Tak boleh sebut tu. Sebab dia ada jasa membesarkan Nabi. Itu lagi besar jasa. Betul tak? Tahu, kalau kita gunakan tu, itu paradoks lah. Betul. Hanya kerana betul semoga kita doakan semoga apa kebaikan yang mana-mana individu buat, jikalau mereka ikhlas, kita doa Allah terima. Ya. Tetapi kita kena bezakan isu ini dengan isu ini. Kita tak boleh bakul sampahkan. Betul. Kita tak boleh kata, kau tak pakai duduk, ini tak baik, engkau semua tak baik. Betul. Ni dia lemah. Tapi part tu dia bagus. So jangan bakul sampahkan semua. Tak, dia secara objektif lah. Faham. Tak simple je. Kefahaman yang betul lah. Kita bertiga duduk kat sini, honestly lah kan. Walaupun korang dua ni host kan, saya ni guest, tapi saya nak jadi moderator pula kan. Adakah semua benda yang kita bertiga ni buat, sesama kita boleh setuju semua benda? Tak ada. Tak kan? Betul. Not necessary. Ada tak kebaikan? Tak. Tapi kita berkawan atas dasar apa? Kalau kita berkawan atas dasar, tak boleh. Kerana kejahilan. Cara jahil tu, iaitu ini saudara aku, ni kawan aku, dia baik ke, dia betul ke, dia jahat ke, aku tetap support dia. Tak boleh. Tak boleh. Itu cara jahiliah. Yalah. Islam datang membetulkan cara kita. Tak boleh. Saudara ke apa ke, no way man. Itu cara berfikir. Now, balik kepada sesama pendakwa yang membongkarkan. Dia macam ni lah. Orang kata, ada yang kata, saya tahu, ada yang kata, kita kena tutup. Betul, saya juga membezakan antara aib. Kalau aib tu, kita senyap lah. Kita faham lah kan. Orang ramai je tak tahu berapa banyak kes yang kita terima yang bila kita dah dapat full story, kita kata, ni aib, ni korang suka sama suka. Bilik apa semua kita tahu. Diam je lah. Allah dah tutup aib kau diam je lah, kau bertaubat sudah.
tapi kau kena expose. Mana tahu ada perempuan lain kena kat dia. Kalau perempuan lain pun kena dekat dia, Suka sama suka juga. suka sama suka, what can I do? Agama suruh tutup aib. Yalah. I can do it. Kadang-kadang kata, tapi nama dia, jangan bagi tahu nama. Saya tak mau tahu. Tutup call. Saya tak mau tahu. Buat apa? No benefit pun. Ya. Tetapi bila kita tahu, oh, ini ada. Dan kita sebagai pendakwa, macam mana kita nak namakan kita pendakwa? Apa maksud pendakwa ni? Tepuk dada tanya iman. Apa kita nak jawab depan Allah? Kan, kalau kita kata, ya aku pendakwa, aku ustaz, aku belajar agama. Okey, kau belajar agama. Ada tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Wa tanhauna 'anil munkar. Dia tak sebut amal ma'ruf saja. Dia cegah wa perkara. tanhauna 'anil munkar. Dia bersama. Dua-dua sekali. Betul. No. Bila ada satu kemungkaran, kau sebagai ustaz, orang datang pada kau sebab apa? Nah, dalam beribu, beratus ribu ustazah ataupun pendakwa, orang datang mengadu ke Amin. Nah, kenapa dia pilih Amin? Pilih orang mak okey. Kenapa tak nak pilih orang lain? Sebab kes tu, kes saya. Sebab mungkin. Tetapi mungkin sebab orang nampak Amin ni okey, insyaAllah. Kita biasanya, kita akan pergi minta tolong daripada orang yang kita rasa boleh tolong kita. Ya, boleh. Maksudnya, Allah yang gerakkan hati dia untuk datang minta tolong dari kita. Ya. Nah, betapa mengecewakan kalau Allah dah gerakkan hati individu tu datang kepada kita untuk minta tolong, dia ada harapan untuk kita menolong. Tak semestinya dapat result, tapi at least membantu dia. Dan akhirnya kita kata, minta maaf lah, aku takut kena kecam, koyak, Tak boleh ya. aku tak boleh terima lah. Kau pergi. Nah, apa pandangan dia terhadap agamawan? Dia akan hilang kepercayaan pada agama. Ada yang akan bunuh diri. Bukan tak ada. Oh, kita boleh lah senang-senang kita kata ada lemah iman, sebab tu dia bunuh diri. Senang, sebab yang kena tu bukan kau. Yang kena tu dia. Betul. Bila time kena kat kau nak cakap apa? Senang kita nak bercakap. No. Kita bukan nak buka aib. Kita ingat amar makruf nahi mungkar. Kita buat nahi mungkar kerana Allah, demi Allah, lillahi ta'ala. Maka bila kita buat lillahi ta'ala, kita tak boleh buat cara yang akan buat Allah murka. Kita kena ikut cara syariat agama. Okey, Firdaus terlibat dalam beberapa kes yang sedang berjalan lah. Dia tak cerita pasal kronologi. Dia pemangsa lah. Wallah Allah, kita tahu bersama pemangsa tengah mangsa. Oleh Majesty. Kan? Cuma hari ni kita nak tahu lah, mangsa yang bertemu dengan Firdaus Wong, saksi-saksi dan sebagainya, dia melibatkan tentang macam mana diorang boleh terpengaruh dengan ustaz tu. Maksudnya boleh terperdaya. Sehingga ke Lembah Durjana. Banyak kes. Kita tak merujuk pada mana-mana secara spesifik lah kan. Tak lah tu. Tak takut apa. Tapi memang betul. Memang banyak kes. Tetapi kena ketahui, banyak kes yang saya handle, sebenarnya asalnya bukan saya handle. Orang lain lah minta tolong kepada Firdaus Wong. Alah, dia macam mat lah. Bang. WhatsApp. Bang. Ada kesnya. Boleh tolong tak? Yelah. Dia jenama tu lah. Dia jenama tu lah. Contoh. So, bila diorang hantar kat kita, pendakwa lain memerlukan bantuan kita. Saya juga kadang-kadang rasa pelik. Kenapa diorang datang cari aku ni? Sebab ada Allah yang gerakkan hati. Allah Kita balik. Betul, Allah yang gerakkan hati. Ya. Tetapi saya percaya betul. Saya anggap itu sebagai satu amanah dari Allah untuk yang gerakkan dia kepada saya. Betul. Tetapi saya tak boleh dan saya tak nak digunakan oleh sesiapa untuk membalas dendam. Ya, saya perasan. Jadi saya kena make sure benda tu adalah genuine. Kita quotekan benda tu bukan untuk balas dendam, bukan kerana dengki, tapi nak amanah. Tak balas dendam apa? Kita tak berdendam dengan orang. Kalau nak balas dendam, babe, zaman saya kafir dulu pun saya tak membalas dendam dekat orang. Kenapa aku nak membalas dendam selepas aku masuk Islam? Ya, betul. Waktu aku kafir pun aku tak buat jahat. Tak ada pukul orang, tak ada nak aniaya orang. Lepas masuk Islam, buat apa aku nak aniaya orang? Betul. Tak ada, no way man. So bila orang datang, kita cerita secara umum Sebab tu saya kata, saya punya red flag, saya punya approach adalah, lelaki, tolong cari ustaz lelaki. Jangan approach ustazah. Okay. Perempuan yang ada masalah apa pun, approach ustazah. The best. Kalau tak boleh, have to be fair, kadang-kadang ustazah tak approachable sangat. Sibuk berceramah. Dan kita pun kurang ustazah. Ramai. Dan mereka sibuk berceramah. Sibuk berdakwah. Sibuk berdakwah. Okay. Dan
no choice you terpaksa message I believe banyak lah Rahmat lagi lah Ramai banyak. Dia cerita kat sini ke? Banyak. banyak. Berarti memang yang macam saya tak kisahlah, banyak orang DM saya macam Amin Sajad dulu DM dia. Dia kawan baik. Tak apa. Dia itu berdakwah ya. Dia bergambar dengan mereka kan. Tolong masukkan gambar tu. Masuk Dia minat tu lah. Buka puasa geng-geng sana. sambil dia tersipu-sipu bergambar. Masya-Allah. Kita kembali balik. Okay. Sudah was confirm. So bila orang approach, kalau terpaksa sebagai perempuan you approach lelaki, ustaz lelaki, pendakwa lelaki untuk minta bantuan. Okey. Bahasakan diri dengan bahasa yang elok. Saya. Okey. Jangan guna I. Ya. You Adik, ni. No. Yang tu namakan dia tuan, ustaz, encik. Okey? Doktor. No problem. Tetapi red flag dia start bila mana orang tu dia pula kata sayang, awak membahasakan diri awak adik, awak membahasakan diri awak sebagai saya. Tiba-tiba dia panggil awak ataupun awak sayang. Dah mula. Dia macam mengayat. Itu jadi predator. Kita tak tahu predator ni macam mana. Predator, ustaz predator. Tak ada filem tu lagi kan? Tak ada lagi kan? Mungkin nanti korang boleh cadangkan. Tak ustaz predator. Tapi macam mana cara dia tahu? Tapi semua ni adalah red flag. Dan kalau ustaz tu tiba-tiba kata, adik, awak ni sekolah kat mana? Cantik lah saya tengok gambar awak. Wait. Apa kena-mengena? Sekarang ni aku sedang mengadu kepada engkau, aku ada masalah, aku ada isu lain. Sekarang kau puji kecantikan aku, kau puji cakap benda lain, kau cakap macam-macam. No, itu red flag. Cut the communication immediately. Dia mulai kata beruntung siapa dapat YD Sri. Yes. Saya tengok masakan awak, saya tengok gambar awak cantik, saya tengok awak Dia mula sedar. Maksudnya ustaz predator ni mula dengan puji-pujian. Yes, puji-pujian. Ada tak ustazah predator? Ustazah predator. Maksudnya ustazah yang nak menjadi ustaz pula. Memang dia kerja memang dia nak rekam semua. Saya risau dengan Amin punya kreativitas dan jurusan jalan. Setakat ni belum ada. Belum tahu ada ustazah, ada kes tapi belum gempak lagi lah. Ustazah ni memang dia jadi cari macam Ahmad je, ujang lah. Aja ustaz ujang. Tapi biasanya tak cari mal. Sebab biasanya dah sampai umur dia tu tak berkahwin, ramai meragui. Betul. Tapi betul juga kalau kita tengok 20 tahun lepas, kita tak dengar cerita ibu bersekutukan dengan anak lelaki. Sekarang dah ada. Maksudnya benda ni akan berlaku, kita tahu cepat atau lambat. Dulu kita kata haruan makan anak dia bapa dengan anak perempuan. Sekarang yang terbaru, mak bersedutan dengan anak. So benda ni tak mustahil. Semua ni tak nak kita kena faham kerana pendedahan kepada media sosial. Okay. Dan terlalu banyak laman web pornografi. Tak, kita fokus kepada macam mana golongan agamawan boleh terlibat dengan jenayah seksual. Jangan kata seksual. Tunggang agama untuk macam-macam manfaat. Tapi masyarakat boleh terima lagi disebabkan kebaikan yang dia buat. Ada kita perlu tolak atau masyarakat kata tak payah, reflect. Nanti orang tak suka beragama pula jadi ni. Let's be objective. Kadang-kadang ini saya cakap terus terang. Kadang-kadang saya merasakan kelab bola sepak di Eropah jauh lebih profesional, jauh lebih berintegriti daripada kita di Malaysia. Sebab apa? Kalau kelab bola sepak dekat Eropah, ada player dia suspect tau. Suspect okey lagi. Dia tak akan join training. Tetapi bila dah didakwa, tahu apa tak? Player-player dalam tim tu, contoh kita kata Mason Greenwood, pemain Manchester United tu, dia kena charge. Masa dia kena suspect, no problem. Untuk soal siasat, no problem. Tapi bila dia kena charge, player Manchester United semua majority unfollow dia dekat Instagram. Itu satu, statement of intent bahawa no associations, cut ties. Kedua, Manchester United tak bagi dia datang untuk training. You settle your case. Maksudnya semua sponsor-sponsor dia cut the deal. Itu integrity tau. Betul, itu integrity. Yes, kita tak kata dia bersalah. Tetapi bila pendakwa raya di negara itu dia dah charge, maksudnya dia ada bukti yang munasabah mengatakan bahawa ada bukti menunjukkan dia buat benda itu. Sekarang ni dia bersalah ataupun tidak, secara teknikal dia mungkin boleh lepas. Tetapi dengan di-charge ada menunjukkan bukti-bukti yang munasabah dia terlibat. Maksudnya kad habis, tak ada kaitan dah. Sekarang ni dia dah dilepaskan. Now, tetap Manchester United mungkin tak akan ambil balik dia. Why? Benjamin Mendy, pemain Manchester City, didakwa kerana merogoh dan sebagainya kan. Sekarang dah di-charge. Manchester City buang.
Nah, itulah yang kita kata integriti. Apatah lagi kita sebagai agamawan. Betul. Sebagai agamawan, betul, prinsip Islam tetap kena ditekankan, iaitu dia adalah seorang yang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Innocent until proven guilty. Tetapi that doesn't mean, bila contoh, Mat tahu, saya tahu ambil dia sebagai contoh, saya. Contoh, Mat tahu saya ada case, kemudian saya didakwa. Saya akan padam bidawang. Jangan padam. Jangan padam. Jangan pula Mat pergi ambil gambar dengan saya, Posting pula. pergi ambil gambar dengan saya, lepas tu, saya mendoakan dia. Wait. Now, nauzubillah, andai kata Firdaus Wong, nauzubillah, doakan saya tak buat lah, saya tak terlibat. Andai kata saya memang buat, tetapi dia tak tahu, dan dia mendoakan, saya mendoakan agar Firdaus Wong terlepas. Bukankah dia telah menzalimi mangsa yang telah saya mangsakan tadi? Dan engkau tak tahu apa-apa. Baik, kau diam. Betul. Kau jangan ambil gambar dengan ini sedang berlaku. sedar. Biasa sedar. Macam mana ada beberapa pendakwah yang mereka sekarang sedang di-charge. Maksud di-charge ni dia belum salah. Cuma telah dibuktikan oleh ataupun dinampakkan bahawa pendakwa raya ada reasonable. Tak boleh lah kita doakan dia. Bukan isu doa. Okay. Tiba-tiba posting dekat media sosial bahawa macam we stand with somebody. Tak boleh. Tak. Bukan tak boleh doa. You kena doa semoga keadilan dan kebenaran tertegak. Jikalau terlepas di dunia, okey, akhirat menanti. Okey. Tapi jangan kata saya mendoakan fulan si fulan, sahabat saya ni, sahabat saya ni. Lepas tu semoga dia terselamat daripada fitnah. Wait. Engkau tu ustaz, engkau tu ustazah. Engkau ada di tempat kejadian tak? Engkau tahu tak apa berlaku? Engkau tak tahu apa yang berlaku. Dengan engkau doa dia terselamat daripada fitnah, engkau telah memfitnah orang yang membuat tuduhan terhadap dia. Dan secara tidak langsung engkau telah mendakwa pendakwa raya dan peguam dan polis memfitnah dia. Okey. Macam mana mangsa-mangsa yang baca? Macam mana mangsa-mangsa yang baca? Mangsa Keluarga mangsa. Tu maksudnya betul-betul beremosi tu. Baca seorang asatizah, seorang ustaz yang tak tahu hujung pangkal tiba-tiba bersolidariti bersama dengan seorang yang tertuduh. Maksudnya kat sini kita bila berlaku keadaan ni kita kena berkecuali lah, tu je. Betul. Ya, itu ayat dia. Kita berkecuali. Kita suruh engkau condemn dia. Bukan suruh engkau sokong dia. Macam saya ambil saya contoh kan, saya katakan, kalau saya didakwa, nauzubillah, kalau saya didakwa, saya tak nak bergambar dengan korang. Dan korang jangan bergambar dengan saya, dan korang jangan upload apa-apa cakap saya mendoakan Firdaus Wong terselamat. Sebab engkau tak tahu hujung pangkal aku buat ke tak buat. Boleh jadi aku menipu. Yalah. Tetapi yang terbaik kau doa adalah, jikalau kau betul Firdaus Wong, kan, maka semoga Allah selamatkan kau. Jikalau engkau ini adalah fitnah terhadap engkau, tetapi engkau tetap disampaikan kesalahan, maka semoga Allah jadikan ini kafarah dosa engkau. Yalah. Jangan menyebelahi saya. Just be fair. Dan kita sebagai pendakwa ni, tak kira apa aliran, Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Salafi ke, kena objektif. Engkau tahu tak hujung pangkal? Yalah. Engkau tak tahu hujung pangkal? Tak tahu. Diam. Betul. Engkau boleh mengajar kita kata, tuan-tuan tahu tak, dalam Islam ni, hudud ni, kalau ada satu pun keraguan, tak boleh dilaksanakan. Yalah. So yang engkau bercerita bagai nak rak ni, engkau tahu tak? Berapa persen kau tahu? Yalah. Mungkin kau tahu 50%, itu pun apa yang kau baca. Daripada apa orang kata. Cakap dengan kita tak ada pula. Betul. Cakap dengan mangsa tak ada pula. So macam mana kau boleh begitu pasti kata, dia difitnah, dia ni. Come on. No. Kita sebagai orang, saya bukan ustaz, tapi kena objektif. Ya. Kalau tidak, kita sedang menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Berkecuali itu penting jugalah untuk menunjukkan yang identiti kita terus terpelihara dan kita punya industri ni terus profesional. Ada integriti. Saya tahu. Semua agamawan. Kita ambil contoh je. Betul kan kalau saya salah? Korang lebih pandai. Now, ketika Aisyah difitnah. Now, kita kata sekarang kita tahu Aisyah difitnah. Tapi waktu itu, ada tak Nabi 100% menyebelahi Aisyah? Tidak. Tak. Sehingga Allah turunkan ayat, barulah Nabi menyebelahi Aisyah. Tapi waktu itu, ada tak, walaupun itu isteri kesayangan dia, ada tak Nabi kata, tak, aku tahu isteri aku ni, come on, umur mukminin dibandingkan dengan kita. Jauh. Kau nak banding apa? Betul. Itu pun Nabi, manusia paling mulia, dia tak menyebelahi isteri kesayangan dia. Betul. Kena faham tau. Ini adalah isteri yang disanggup berhentikan satu rombongan tu untuk mencari rantai dia terjatuh di padang pasir. Betul. Tetapi ketika difitnah, dia tak berada di tempat Nabi SAW dapat wahyu pun, dia tak berani menyebelahi bini dia. Ini kita pendakwa. Dan apa Nabi buat? Tak tahu apa-apa. Kita bersolidariti. Ini kamu lah apa benda ni? Sorry lah, I don't care how famous you are. Sebab saya tak bergantung rezeki kepada mereka. Rezeki saya di tangan Allah. Okay? Pada Al-Ghani, pada Ar-Razak. Orang nak pulaukan saya. Let it be.
Saya masuk Islam pun orang pulaukan saya sebab saya masuk Islam. So apa, tambah lagi seorang dua, apa salahnya? Ya, betul. For me, I have no problem. Kalau you nak berkawan dengan I atas dasar ada kepentingan, sorry, I'm not interested. Tapi kalau you berkawan dengan I kerana kita mempunyai prinsip yang sama, let's be friend with the same principle. Okey, kita nak tahu juga benda tu sebelum kita tutup kan. Lepas isu-isu yang berlaku ni, berapa ramai yang mendekati Firdaus Wong? Ustaz ni mendekati Firdaus Wong, kata mak. Ada kawan ni. Orang ada ni. Ataupun kalau ustaz tak suka, tapi geng-geng macam Fairuz ataupun motivator ni yang bersama dengan Firdaus. Siapa sebenarnya komuniti yang bersama dengan Firdaus Wong? Ustaz ataupun orang awam ataupun golongan profesional yang lain? Saya suka satu kata Ibn Taymiyah lah. Ya. Ibn Taymiyah kata, jangan meletakkan kebergantungan pada sesiapa pun kerana bayang-bayang kita juga akan meninggalkan kita apabila datangnya kegelapan. Oh, mantap. Di Ayat ni, betul, kita ada kawan-kawan yang kita boleh bergantung harap. Tapi kita kena faham, hakikatnya manusia dia menilai, dia boleh hari ini bersama dengan kita. Tapi bila kes akan datang, dia mungkin akan menilai, kita kena faham situasi dia bila dia enggan bersama dengan kita. Walaupun dulu dia bersama dengan kita. Sebab kali ini mungkin isteri dia blood pressure dia, ataupun family pressure, ataupun ada kekangan-kekangan lain. Kita kena cari alasan untuk dia tidak bersama dengan kita, tanpa menyalahkan dia. Tapi kita kena menghargai yang dia pernah bersama dengan kita. So nak kata orang bersama saya, sebenarnya saya dah come to the point that I don't really care lah. Yalah, saya pernah tulis tentang kematian itu sangat menginsafkan untuk saya kan. Sebab bila mati pun saya tanam seorang-seorang. Betul. Tak adalah mat akan duduk bersama dengan saya kat dalam. Tak ada. kalau nak adjust boleh adjust. Tak boleh adjust. Tidak, agama Islam mati seorang-seorang. Gitu kan. Tanam seorang-seorang. So moga Allah gerak. Dan saya yakin Allah senantiasa akan gerakkan tentera-tentera dia untuk bersama dengan. Dan kadang-kala Allah tidak menggerakkan sesiapa untuk bersama dengan kita dalam satu perjuangan bukan bermaksud kita ni dalam keadaan yang salah. Tak. Tetapi ada kalanya pada waktu itulah Allah nak melihat kebergantungan kita kepada Allah. Moga istiqamah. Moga Kenapa istiqamah. kau macam nak menangis? Dah, saya bukan apa. Pelik lah, Mat. Pada waktu ni kita risau juga, kita diuji dengan kata-kata kita kan. Ya. So apabila Firdaus Wong cakap macam tu, saya sebenarnya bangga dan saya rasa saya pun boleh jadikan benda ni motivasi. Tapi seperti mana ramainya orang tiba-tiba menjadi su'ul khatimah pada hujungnya, kita doakan moga-moga nauzubillah. Semoga istiqamah Firdaus. Amin. Dan yang penting kalau orang yang pernah terserempak dengan saya, dia puji saya bagus, saya boleh kata one thing, mereka boleh testify saya tak pernah rasa seronok dengan pujian orang. Selalu saya akan minta satu benda. Saya akan kata doakan saya ikhlas. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita nak dekat pilihan raya negeri. Ada 3. MCA, DAP, gerakan. Mana satu nak join? Bukan nak join lah. Mana satu yang dekat di hati. Ya, dekat dengan Cina ni. Yang dekat dengan Cina awak. Parti Komunis kan? Itu paling Cina kan? Parti Komunis. Parti Komunis apa? China. Apa? Kenapa dia? Bukan orang dia kena orang lagi ada. Tak. Saya babak politik ni. Orang kata DAP lah, MCA lah. Mana satu? Macam Mat dia banyak. Saya makan keliling. Saya makan keliling. Saya agama diri juga. Okay. So saya geng lah. So kita Saya simple. Mana-mana sesiapa pihak yang ingin bekerjasama untuk kebaikan Islam, saya bersama. Sebab dia wadah, dia platform. Dia wadah. Saya dalam grup-grup Cina ni mana yang kuat? Okay. I don't care. Okay, get that. Saya dah paksa dia jawab. Mana yang paling antara semua ni pro-Islam? Paling kurang. MCA, DAP, gerakan. MCA DAP gerakan. pro-Islam. Ya, Dia tengok siapa parti gabungan dia. Dulu DAP pun pro-Islam Betul. bila bersama dengan PAS. Dengan pas ya. Tetapi bila tak bersama dengan PAS melabel pula DAP sebagai anti-Islam. Ya. Okey. Now, dulu PAS pernah melabel MCA dengan gerakan sebagai anti-Islam. Ya. Sekarang Tapi bila gerakan bersama dengan PAS, Pro-Islam. gerakan jadi pro-Islam. So, dia terpulang kepada siapa yang you sokong. Siapa you nak dengar. Tapi adakah bersama dengan PAS barunya Islam? Tak. Kita siapa yang dominan? Itu yang saya kata masalah pemikiran kita. Masalah kita, isu politik, kita jadikan isu akidah. Kita jadikan isu sebagai, engkau tak sokong parti aku, engkau macam ni. Come on lah. Faham maksud saya tak? Kita boleh berbeza isu-isu politik. Sebab tu saya kata, sama je lah. Dia bukan sama. Sekarang ni, kita kena buat penilaian mana satu yang paling kurang mudarat. Itu saja. Tetapi, bila dah menang, ataupun bila dah kalah, kita kena yakin pada firman Allah. Allah yang bagi kerajaan. Yalah, betul. So kalau dia menipu ke
apa benda ke. Jawab lah dia nanti. Itu jawab dia lah. Betul. Antara parti Melayu, gabungan-gabungan parti Melayu dengan gabungan parti Cina. Dia tak juga. Mana yang hari ni yang macam kalau politik ni tak asu gila. Orang Melayu pun orang Cina. Tak asu. No. For me, Orang Cina fokus okay, politik. kalau China, ya ada yang fokus politik, tapi China kalau majority dia akan lihat mana yang bagi kestabilan ekonomi dan sebagainya. Okay. Sebab tu China pernah bersama dengan MCA dengan BN untuk satu tempoh yang lama, kemudian bersama dengan DAP dengan BKR dan sebagainya, tetapi mereka boleh berubah. Ya. Sebab tu ada China yang mereka dah tak nak undi PH, mereka undi PN, ada yang dah tak nak undi PM, mereka nak undi PH. Kan sebagaimana Melayu dulu sokong UMNO, kemudian pergi kepada Persatu, kemudian daripada Persatu pergi ke tempat lain. Orang tak asuk ke? Maksudnya sampai boleh bercerai-berai, boleh tak nak masuk kuil sama-sama ke? Contohlah. Setakat yang saya tahu, saya tak pernah dengar. Tetapi kadang-kadang saya rasa agak dahsyat juga orang Islam kita ni berpolitik. Tu saya nak tahu tu perbezaan. Macam orang Melayu kita, dia ada sentimen dia. Ada ketaksuban ni, saya tak tahu. Sebab kematangan tu tak ada. Okay, contoh, umur berapa korang sebagai Melayu ni didedahkan tentang politik? Umur berapa? Saya frankly speaking 20 lebih. Amin? 18 kot. Awal. Sebab saya 18 tu masa tu PRU 2008. Tak, korang tahu tak kalau untuk Cina. budak-budak Cina ni, sejak sekolah, kalau mak bapak ni dia ada sokongan politik kan, dia bukan ahli politik, dia bukan ahli kepada mana-mana parti, tapi dia ada kecenderungan kepada mana-mana parti. Sejak kecil dia akan tanam pada anak dia nak sokong mana. Maksudnya pendedaan orang Melayu terhadap politik ni Lewat. tetapi walaupun dia lewat, tetapi dia politik tu bagai nak rap. Yalah, betul lah. Yelah, kurang ilmu kan. Dan Kosong ketong-ketang sebab tu saya masa ni kita cerita bukan government mana-mana lah kan. Masa tu TN50 dia minta untuk idea. Aku punya cadangan apa? Aku nak sains politik dia ajar pada sekolah menengah. Sains politik aku tak kisahlah siapa government pun. Sebab apa? Nak ajar berkaitan dengan hak. Dia orang tak boleh bezakan DUN dengan parlimen. Dia orang tak tahu apa tugas-tugas. dia orang tak tahu. Budak mana yang tahu. Bagi saya sains politik kena diajar. Sains politik Kan sedang nak kena undi. Ya. Tapi pendedahan tak ada. betul lah. Mungkin memerlukan perbincangan yang agak lain, tetapi bagi saya sesama Muslim kita akan ada perbezaan ni sampai kiamat. Sesama sahabat pun ada perbezaan politik dia. Apatah lagi kita sebagai umat akhir zaman ni lagi ada. Tetapi itu tidak bermaksud hanya kerana kita berbeza politik bermaksud kita tak boleh sembahyang sama, Betul. kita tak boleh bekerja sama. Tak. Let's be objective. If you cannot become a politician, dan doakan yang terbaik. Siapa yang terpilih, walaupun engkau dari parti lain, parti yang engkau sokong tak menang, engkau kena doakan orang yang menang tu supaya Allah bimbing dia, bagi dia laksanakan amanah dia. InsyaAllah. Fidah Wong, masalah pada saya. Ada orang cerita yang Fidah Wong punya NGO pun tak terus mana. Ada case and so on. Konon-kononnya lah ada penyalahgunaan dana oleh Fidah Wong. Ataupun dia macam case Fidah Wong minta pada Firdaus. Fidah kata nanti dulu, tanya Wong. Wong kata, maksudnya ada sah. Maksudnya penyelewengan tu. Betul melakukan ke atau macam mana ni? Atau masalah teknikal. Masalah teknikal lah. Okay, dia macam ni lah. Kita kata nombor satu tentang penyalahgunaan dana ke, ataupun kita kata bahasa keras dia sikit kan, songlak kan. Songlak kan. Pertama, MRM diaudit. Dia audit. Okay, diaudit. Sama ada cepat ataupun perlahan je auditor kami bagi. Contoh sekarang dah 2023 bulan Julai dah. Tapi auditor kami insya-Allah dalam bulan ni baru akan bagi kami laporan audit untuk 2022. Okay, dan auditor kami bukan calang-calang. Auditor kami adalah Salihin. Oh, Salihin. Salihin ni 400 lebih staff. Syarikat Bumi Putra terbesar. Okay, di Malaysia. Okay, mereka buat audit kami. Now, kalau ada masalah penyalahgunaan dana kita sebut secara profesional. Profesional, ya. Kalau main emosi ni, persepsi ni, siapa-siapa boleh main. Ya, betul. Boleh lah aku cakap, Mi, aku rasa macam itu kau ada. Bagi bukti kau tak bersalah. Wait. Engkau yang kena buktikan kau tak bersalah ke aku kena buktikan engkau bersalah dulu? So, untuk aku menuduh engkau. Kau setakat main persepsi macam ni, tak payahlah. Sembang lah. Kerbau boleh terbang kan. Okay? Now, kita sembang profesional. Ya. Kalau siapa yang tahu tentang teknikal tentang audit ni, kalau ada masalah red flag, money laundering, salah guna dana, siapa yang first akan report? Auditor lah. Sebab kalau auditor tak report, auditor bersalah. Betul. Dan tetapi kalau auditor, dia buat audit kemudian dia tak ada masalah. Maksudnya apa? Tak ada masalah. So bila tak ada masalah, dan maksudnya auditor kata tak ada masalah. So siapa lagi boleh kata ada masalah? Siapa yang kata ada masalah, dia kena buat laporan polis. Yalah. Dan dia kena bawa, kalau you nak polis siasat, you kena bagi polis, okay, Bukti semua. okay tuan, saya buat laporan ni kerana saya dapati Firdaus Wong ni dia songlak duit, bla 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 bla. Okay,
Ini bukti dia. Confirm. Bila I go panggil, okay, awak yang buat laporan ni kan, Min? Okay, Tuan Min, apa bukti kamu mengatakan? Tak, saya rasa kan. Kau rasa polis layan kau tak? Takkan layan. Tak layan. So kadang-kadang terlalu banyak benda yang berspekulasi ni, saya tak perlu nak layan dan saya rasa tak ada merit untuk kita layan. Yeah. Sebab apa? End up auditor kita kalau ada masalah, auditor kita akan report. Yeah. Tapi kalau auditor kita tak report, maksudnya apa? Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dan untuk menuduh saya songlap duit, tak kala auditor meluluskan audit, maksudnya you bukan tuduh saya tau. You tuduh auditor bersekongkol dengan Firdaus Wong untuk songlap duit. Faham. Itu lagi masalah besar. Lebih besar tu. Tak. Maksud saya, benda-benda macam ni, Tak berlaku lah senang kata. apa persepsi yang nak dimainkan. So bagi saya, Berhentilah. tak ada. Tak apa. Hak mereka. Saya tak boleh suruh orang berhenti kan. Hak mereka. Sebagaimana saya akan disoal oleh Allah, mereka, walaupun mereka kata, saya tak tuduh. Tak apa. Allah tahu apa yang dalam hati. Betul. Ya. Allah tahu. Dan saya tak ada keperluan nak menjawab mereka sebab auditor dah clear. Kami dah upload di ROS. Okay. Semua selesai. Okay. Baik, Alhamdulillah Zat. Sikit lagi. Ada kaitan dengan Michael Ang. Wong dengan Ang jauh biasa. Tak ada tahu. Dengan Michael Ang ada satu hubungan. Hubungannya adalah Saudara sesama. Tak. Saya dengan Syekh Hussein yang mengislamkan dia. Itu persamaan dia kata lah. Masuk Islam Dia masuk Islam dengan kami. Cuma kami dah tahu dia masuk Islam lebih awal, tapi kami ada perjanjian waktu itulah. Iaitu kami islamkan dia di rumah dia. Tapi kami ada perjanjian iaitu sebab dia minta rahsiakan. So kami rahsiakan lah. Sehingga dia sendiri yang upload gambar kami bersama. Sampai dia sendiri orang berspekulasi, dia bergambar dengan dua pendakwa, Firdaus Wong dengan Husaini. Ni dah masuk Islam ke dia? Kan? Lepas tu dia sendiri buat pengakuan dia, saya telah memeluk Islam dengan Firdaus Wong dengan ni. Tu yang saya keluarkan statement waktu tu. Saya kata bagi ruang kepada Michael Ang untuk belajar. Dia ada style dia. Kan? Jangan kutuk keislaman dia. Kutuk part yang kita tak setuju je. Macam kita lah, ada part kita orang tak setuju kan. Oh, relax lah bro. Tapi okey lah, Michael Ang dia antara ni lah. Dia sebenarnya ramai nilai. dia sebenarnya ramai yang berminat. Cuma yalah, siapa-siapa yang dekat dengan selebriti ni kan, terutamanya pendakwa kan, terutamanya pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi yang dekat dengan non-Muslim ni, dekati mereka. Barangkali mereka tersentuh, insyaAllah. Betul. Ramai. Ramai. Shaolin Kang. Oh yeah. Terima kasih kerana sudah datang dan sudah mendengar luahan kisah dan juga orang kata nak bagi clear bagi benda-benda yang sebenarnya kita blur. InsyaAllah moga-moga memberikan manfaat. Jumpa lagi dalam Min Mat Podcast. Dan Bang Kopiah terbang dikuasakan oleh Yasa Muadah dan Langkah Studio. Jumpa lagi ya. Syahid Masalah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.